Pembangkang di Malaysia ni, apapun daripada parti apapun, maknanya terdiri daripada ahli parlimen yang bertanggungjawab. Pembangkang memahami bahawa belanjawan ini penting. Kalau dibentangkan oleh kerajaan yang ada sekarang lah, kerajaan PN ini membentangkan, maknanya satu perkara iaitu ahli parlimen akan meneliti beberapa aspek yang kita nak pastikan. Maknanya kalau belanjawan ini dibentangkan oleh kerajaan yang ada sekarang, dalam satu segi legitimacy dia kita persoalkan lah, tapi hakikatnya Perikatan Nasional ini yang membentangkan ini. Soal peruntukan, kita tidak akan saya rasa, maknanya untuk tolak secara blanket soal peruntukan gaji atau emolument 1.5 juta penjawat awam. Itu tak ada kompromi. Mesti luluskan. Gaji, emolument, kaki tangan awam tu mesti diluluskan. Kemudian pesara-pesara, pencen dia mesti diluluskan. Mesti disokong. Lagi satu, kos operasi kerajaan yang wajib ada, kita kena luluskan. Tapi kita tidak boleh, ahli parlimen tidak bersedia untuk pertama cakap dia kena menghormati institusi yang Pertuan Agong, raja-raja. Kita memahami itu. Tetapi seperti pernah saya sebut, berikan kebebasan sebagai ahli parlimen yang telah angkat sumpah menjaga kepentingan rakyat, mempertahankan perlembagaan, bahawa beri kepercayaan kepada ahli parlimen. Ahli parlimen akan meneliti kalau belanjawan yang dibentang oleh Menteri Kewangan mewakili kerajaan ini, takkan semuanya itu buruk. Dalam masa yang sama, takkan semuanya baik. Maknanya yang baik kita sokong. Maknanya yang buruk itu kita perlu halusi, perlu minta dipinda, ada penjajaran yang baru, ada ubah suai yang baru. Contohnya dalam 1-2 hari ini mengatakan bahawa belanjawan ini mungkin besar, lebih besar daripada belanjawan tahun 2020. Artinya untuk mengatasi masalah pandemik COVID-19, untuk stimulate ekonomi dan sebagainya. Tapi itu konsep. Tapi melihat angka itu, kalau belanjawan besar, kebocoran juga mungkin besar. Ketirisan juga mungkin besar. Akan berlaku pembaziran. Ini duit rakyat. Ini duit pembayar cukai. Ini duit yang dikutip daripada dividen-dividen pelaburan kerajaan, termasuk daripada Petronas dan sebagainya. Jadi ini kita boleh teliti. Jadi kita tidak akan bagi blank check. Kita tidak dari awal-awal kita akan kata kita akan sokong. Ini sokong membawa rebah kepada negara, membawa pada rebah pada rakyat. Kita nak teliti apa yang kita nak sokong, apa yang perlu kita teliti, semak, kritik, minta ubah, minta pindah pendekatannya. Di sini penting. Peranan ini bukan ahli parlimen pembangkang saja. Peranan ahli backbencher, ahli parlimen kerajaan dan anggota kabinet juga mesti memperhalusi ini. Jadi dalam hal ini menghormati nasihat dan pandangan yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Hanya saya nak bagi tahu, berkongsilah. Saya rasa sebelum ini tidak ada presiden seperti ini. Kita dah ada berapa belas agong, tidak ada menghadapi konfrontasi, menghadapi 13 Mei dan sebagainya. Kan? Dia nasihat boleh, tetapi ada hal-hal yang tertentu yang berhubung dengan institusi parlimen, demokrasi. Sebab negara kita ni gabungan, sistem ada raja berperlembagaan, ada peranan dia, kedudukannya. Tapi demokrasi berparlimen ini iaitu kedaulatan dan kuasa daripada rakyat. Sebab saya pernah sebut tak elok ada undue influence. Maknanya tekanan, pujukan. Kita mesti percaya kepada ahli parlimen. Jadi kita sayang pada institusi raja kita, dan saya sebagai ahli parlimen, maknanya saya ingin mempertahankan kedudukan kedua-dua perkara, institusi raja dan institusi rakyat melalui ahli parlimen yang dipilih ini terpelihara di bawah perlembagaan persekutuan kita.